Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Michael bin Muhammad Yunus. Nombor ID AM2201010817. Saya seorang pelajar daripada College University Kuala Lumpur, KUPTM Kuala Lumpur. Tujuan saya membuat video ini kerana saya ingin menyiapkan tugasan untuk kerja khusus bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia atau dikenali sebagai TITAS. Subjek kod MPU 3123. Tajuk yang ingin saya membahas pada hari ini adalah kesan pembaziran makanan. Cuba kita perhatikan di sekeliling kita, terdapat banyak orang yang menganggap pembaziran makanan adalah perkara yang sangat kecil. Tapi perkara ini sudah menjadi biasa. Perkara ini sudah menjadi biasa pada zaman sekarang. Di Malaysia sendiri, isu pembaziran makanan berlaku pada setiap hari. Setiap tahun negara akan mengalami kerugian 1 bilion ringgit akibat daripada pembaziran makanan. Menurut teori ekonomi konvensional, pembaziran makanan berlaku apabila jumlah tawaran makanan di pasaran melebihi jumlah permintaan makanan di pasaran. Contohnya, peniaga kedai menyediakan stok makanan dalam kuantiti yang banyak pada satu masa. Apabila penawaran barangan makanan melebihi permintaan barangan makanan, maka akan berlaku lebihan makanan. Lebihan stok barangan makanan jika tidak dibeli dalam tempoh sebelum tamat tarikh luput, maka makanan tersebut akan basi dan rosak dan menyebabkan pembaziran makanan berlaku. Pembaziran akan menyebabkan kerugian bagi peniaga tersebut. Untuk kesan terhadap isi rumah pula, di negara Malaysia, secara puratannya kerugian RM210 setiap bulan atau RM2,600 setahun akibat pembaziran makanan. Sebanyak 4,046 sisa makanan dapat dielakkan dan jumlah berkenaan mampu memberi makan 3 juta orang sehari untuk 3 kali makan. Ini adalah satu jumlah yang amat banyak. Pembaziran makanan juga akan mengesankan terhadap iklim di bumi. Makanan yang dibazirkan terbuang mempunyai jejak karbon yang langsung sebanyak 3.6 bilion tan sepanjang kitaran hayatnya. Tempat pelupusan sampah atau pembakaran sisa dapur ditambah dengan kandungan kelembapan yang tinggi, pembakaran terus juga akan menghasilkan pelepasan gas rumah hijau yang ketara serta gas toksik yang berbahaya. Ini akan membawa tekanan yang besar kepada perubahan iklim dan persekitaran ekologi. Untuk jalan penyelesaian masalah terdapat dua cara, iaitu dalam perspektif konvensional dan perspektif ekonomi Islam. Perspektif konvensional dijalankan apabila masalah berlaku dan berubah mengikut masa dan situasi seperti menguatkuasakan undang-undang. Dapatan kajian lepas, pembaziran banyak meningkat semasa musim perayaan. Pegawai kerajaan juga harus memantau premis makanan dari semasa ke semasa. Untuk perspektif Islam pula, Al-Quran dan hadis sudah dijadikan sumber rujukan bagi permasalahan ini. Ianya terdapat di surah Al-Isra ayat 27 dan surah Al-A'raf ayat 31. Konsep pembaziran dan berlebih-lebihan adalah dilarang kerana dianggap sadar syaitan. Contoh pembaziran pada bulan Ramadan. Islam juga menyarankan umatnya bersederhana dalam penggunaan. Kesimpulannya, isu pembaziran makanan ini perlu diambil berat oleh setiap masyarakat. Hal ini demikian kerana isu pembaziran ini membawa kesan yang buruk dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berbagai langkah perlu diambil oleh semua pihak untuk memastikan supaya isu pembaziran makanan ini dapat dikurangkan dan akhirnya dapat diatasi dalam negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.